Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang Berhormat Datuk Haji Norizan Ghazali, Teusaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Yang Berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, Yang Berbahagia Datuk Haji Sheikh Khairul Anwar Sheikh Abidin, Timbalan Teusaha Kerajaan Pengurusan, Bahagia Datuk Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Jabatan Tanah dan Galian, Datuk-datuk, Tuan-tuan Ketua Jabatan Negeri dan Persekutuan, Yang Bahagia Puan Sunita Abdul Aziz, Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, ahli-ahli panel Tanwir Ramadan pada tahun ini, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Haji Abdullah Khairi bin Haji Harun. Sesuai panggil dia bulan puasa tu, dia suka jokah. Lepas mengantuk dia jokah. Fadil Profesor Madya Datuk Dr. Mak Izhar Arif Muhammad Kasim, dan moderator Tuan Syekh Yusof Haji Ahmad, para penjawat awam negeri Kedah, hadirin hadirat yang dikasihi sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah beri keizinan untuk kita berkumpul di Dewan Seri Mentalun ini bagi menjayakan program Tanwir Ramadan tahun 2023, anjuran pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri dengan penjenamaan dinamakan Tanwir. Saya baru tahu Datuk SF beritahu Tanwir itu pencerahan. Saya duk cari lampin duk cari handphone tu ni, Tanwir ni apa dia. Ini hari ini adalah hari yang ke-12 kita menunaikan ibadah puasa, dan alhamdulillah, tapi tak kecil-kecil juga. Duk satu juga. Tadi nak pakai seluar nak turun, tak ada logak apa. Sama saya. Puasa ke tak tahu. Tapi puasa ni Allah Taala untuk la'allakum tattaqun, bukan la'allakum kurui. Mudah-mudahan kamu bertakwa, bukan mudah-mudahan kamu kurui. Jadi tak kurui itu normal lah. Saya ambil kesempatan ini untuk rakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Jabatan Penganjur, kepada bahagian pengurusan sumber manusia Pejabat SUK yang mengambil inisiatif untuk menganjurkan program melatih ruh, melatih kemahiran jasmani. Ini banyak orang buat kurusuh ni, beratus-ratus, berpuluh-puluh pejabat tanah pergi Berang kurusuh nak mahir bahagian tanah. Hak sukan MSN hantar pergi Nilai, Kayu Gerek. Hak bola hantar pergi Kelana Jaya, berlatih di sana. Tapi nak latih roh ni, kaki tangan awam biasanya cari sendiri. Nak latih benda dalam, ada yang tak cari. Benda lagu ni bukan nak cari sangat kan, kena paksa lagu ni baru dia main. Jadi dia bagi kredit kursus, pakat main penuh lah dewan ni, alhamdulillah lah. Kalau tak bagi kredit kursus, terbuka, saya rasa tak tahulah kan, sangka buruk tak boleh lah. Sangka baik lah. Terima kasih dan tahniah lah kepada para penganjur. Roh ni kena hidup sama sehat dengan jasmani juga. Kalau jasmani sehat, roh tak sehat, tidak ada santapan untuk roh, maka perkembangan kita tidak seimbang. Roh ni ada dua, para ahli roh. Ada rohul hayah. Rohul hayah ni mati. Pokok tu ada, dia ada rohul hayah, tapi dia tak ada rohul tamayyiz. Roh nak jawab di kubur, nak jawab di tu tak ada, dia tak ada. Dia mati, rohul hayah habis.
dia tak patah balik. Yang balik untuk menjawab mukan nakir tu ruhul tamayyiz. Dia bangkit duduk dalam kubur. Duduk dalam liang lahat kecil tu. Dia boleh duduk. Kita duk bayang tu mana mayat ni nak bangkit duduk balik. Nak jawab dengan mukan nakir. Itu ruhul tamayyiz. Ruh yang akan balik untuk menghadapi semua soalan-soalan ni. Itu ahli-ahli kaji bagian ilmu tu dia bahagi lagu tu. Ruhul hayah ni pokok bunga tu ada. Kita manusia ni pun ada. Tapi roh ni tidak akan kembali lagi. Nak kena hidupkan roh ni, para ulama bahagi macam-macam tingkat lagi. Nak kena meningkatkan iman. Iman ada 7. Dia sampai iman ayan, iman ahli-ahli. Iman tu baru diterima. Ni kalau kaji sampai situ mampu kita. Pakai tak sampai dah kata. Tapi kena mengaji. Lepas tu nafsu kena didik. Nafsu kena sampai nafsu mutmainnah. Ada Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Baru boleh masuk syurga nafsu tu. Nafsu hak teruk sekali, nafsu amarah. Nafsu amarah ni nafsu teruk lah. Kerja nak marah orang. Bukanlah hak marah tu mesti dia amarah. Dah. Nafsu hak paling bawah tingkatnya amarah. Lepas tu lawamah. Kena panggil forum lah lagi. Tuan sekalian, Ramadan ni muncul setahun sekali. Mungkin ni yang terakhir. Ada rakan-rakan kita yang duduk sebelah kita, belakang kita, depan kita, Ramadan depan dia tak ada lah. Mungkin. Ataupun kita sendiri yang tak ada. Pasal ajar kita tak tahu. Ada lagi 17 hari ni. Kita nak jadikan 17 hari yang terakhir Ramadan tahun ini. Kerana kemungkinan Ramadan ni last. Ramadan ni Allah offer macam-macam. Sale hebat pada Sogo hari ni. Sale ni pahala digandakan. Tidak pun dapat pahala Datuk Isai abang tadi. Tidak pun ibadat. Tapi janganlah tidaklah ceramah ni. Kalau dikira tidak dalam Dewan Mentaluh hari ni, tak kira ibadat. Dia kira gagal hadir kursus. Nak latih diri. Nak cari kebaikan. Puasa ni kita tak boleh tipu. Semayang kecoh boleh. Duduk asrama kan lah. Kalau warden tak mai, sembang. Tok Imam rakaat 4 lah kita duduk sembang ni. Warden naik. Tok Imam duduk tahiyat akhir. Kita tahiyat akhir juga. Bagi salam. Lepas tu turun. Sekali kau lihat semayang. Punya teruk. Zaman budak-budak. Tapi puasa, kalau kita tipu, kita rugi. Puasa orang tak tahu. Kalau kita pergi minum air pelan-pelan kan, pergi di pipe. Memanglah sedap. Sekali menyesal. Orang tak tahu. Tapi rugi. Itu puasa. Beza dengan semayang. Inilah medan untuk kita baiki diri. Kerana kalau kita tipu dalam Ramadan ni, orang tak tahu. Tuhan tahu. Tapi rugi tu kita terasa. Silap minum tak tahu mana pun. Kalau tahan boleh pahala hari ni. Tuan-tuan sekalian, ni madrasah yang Allah atok. Dalam 12 bulan, dalam setahun, ada sebulan masuk sekolah ni. Masuk madrasah ni. Saya rasa kalau tiap-tiap tahun kita buat tanwir ni, dulu nama Ihya Ramadan, menghidupkan bulan Ramadan. Ini tanwir mencerahkan. InsyaAllah akan ada perubahan, pertambahan kebaikan.
Kerana tiap-tiap penjawat awam ni sama. Saya dengan tuan-tuan sama. Tiap-tiap kita lahir sebagai kain putih. Fitrah kita ni baik semua. Semua baik. Mailah lagu mana pun. Fitrah kita semua asalnya sehelai kain putih. Mak pak lah yang mencorakkan. Hadis kata. Nak jadi Islam kah, nak jadi Yahudi kah, nak jadi Nasrani kah. Kain putih tadi juga. Sepanjang jalan sebelum dia dibenam masuk dalam tanah esok lusa ni, dia terpalit dengan macam-macam skandal, dibersih dengan macam-macam proses. Skandal macam-macam. Zaman sekolah ada skandal dah. Masuk kerja ada skandal lagi. Tuang kerja main lambat, malas, turi tulang. Orang tak tengok dia tak buat, orang suruh baru buat. Skandal dalam kain putih tadi. Di alam pekerjaan. Di rumah skandal lagi. Abai tanggungjawab suami, abai tanggungjawab bapa, abai tanggungjawab isteri, tak tengok anak-anak, tak bagi nafkah, skandal. Atas kain putih tu juga. Secantik-cantik kain putih kita dihantar masuk ke dunia ni. Sebelum dibenam masuk dalam kubur. Kubur tu transit saja. Tapi lama lah transit. Ada orang meninggal di zaman Nabi Adam sampai lah tak bangkit-bangkit. Dia akan bangkit sekali dengan kita di hari kiamat besok. Lamanya transit. Kita pun mungkin selama itu juga. Tapi waktu alam kubur dikatakan tidak sama lagi dengan waktu alam dunia. Mungkin dia rasa sekejap saja. Ustaz saya cerita, berapa lama kita tunggu waktu antara masuk dalam kubur sampai Allah bangkitkan di padang mahsyar. Berapa lama? Dia kata lama lah no, zaman Nabi Adam, Habil, Qabil nak bangkit sekali. Lama dah dia hidup. Berapa puluh ribu tahun dah dia duduk di alam kubur. Ustaz saya kata, kalau mati dengan keadaan baik, mati syahid, tempoh waktu di alam kubur adalah memungut seutas tasbih yang putus. Kerana di buku dalam forum juga ni. Ogi tak panggil saya ahli panel. Karena di alam kubur ni adalah antara lubang pada lubang neraka ataupun pintu pada pintu syurga. Dalam kubur ni adalah Ainul Mardiyah tadi, ada. Mentara duk tunggu tu, orang-orang soleh ni dia berzikir. Ainul Mardiyah ni main melawak dengan dia. Tuhan nyanyi tadi tu. Ainul Mardiyah tu bidadari. Jadi melawak-melawak putih tasbih tu. Maka sebiji tu dia jatuh berterabak. Panjang waktu dalam kubur bagi orang-orang soleh adalah sepanjang tempoh memungut biji-biji tu. Hak 100 jatuh tu. Kutik cukup 100. Panggil lah mahsyar. Satnya bagi orang soleh duduk dalam kubur. Jadi dia tak alami azab yang teruk. Azab apa Ainul Mardiyah ada situ. Duk lawan berebut tasbih lah. Bayangkan. Bulan-bulan puasa ni. Bagi orang yang tak soleh, lama tuan-tuan. Tak tahu berasa ribu-ribu tahun. Waktu di mahsyar, sehari di mahsyar 10,000 hari dunia. Setahun di mahsyar 10,000 tahun dunia. Panjang. Tapi bagi orang-orang soleh, sat eh. Jadi mailah kita pakat jadi orang soleh. Kita cucilah kain putih tadi, hak terpalit macam-macam skandal tu, sebelum dibenam masuk dalam kubur, dibenam dalam keadaan putih bersih. Putih bersih tu bukan saya nak kata kat tuan-tuan tak, saya kata kat diri saya sendiri pun.
putih bersih tu boleh dicuci. Kelorok dia ada dalam bulan Ramadan ni juga. Kelorok dia. Kalau awal dia rahmah, di tengahnya pengampunan, di hujungnya dijauhkan daripada api neraka. Walaupun perkataan ni hadis yang dhaif, hadis yang lemah, tapi boleh ambil. Ambillah peluang untuk menghadapi Ramadan tahun ini ni. Ni kira masih dalam masuk pertengahan dah. 10 yang tengah. Sebelum kita masuk 10 yang terakhir, kita ambillah peluang untuk menghayati sepenuhnya keberkatan tarbiyah madrasah Ramadan ni. Tuan-tuan sekalian, betul-betul Ramadan ni adalah bulan mendidik roh, bukan mendidik jasmani. Sebab tu orang puasa tak kurus. Tapi kalau dia betul-betul puasa, dia akan keluar daripada bulan Ramadan ni dengan fitrah. Itu disebut Aidil Fitri. Bukan hari raya puasa. Aidil Fitri. Hari raya fitrah. Fitrah kita balik asal. Balik kepada fitrah kita yang sebenar. Tapi kalau balik lepas-lepas raya, lepas-lepas puasa, pergi beli nombok bawah jantai tu balik, habis. Tak ada makna apa. Besok dah puasa lah. Orang pergi masuk beli ikan gelama, dia beli nombok. Itu kedai haram tu. Lesen tak ada. Ada kawan dia naik main kirim kat dia, dia pergi beli situ. Saya tahu tau. Memasuki Ramadan ini seolah membawa kita ke satu bentuk pendidikan atau latihan rohani, iaitu memasuki gerbang institusi latihan di mana Ramadan sebagai institusi yang tiada bangunan, tiada bilik kuliah, tetapi beratapkan langit dan bumi sebagai hamparan yang menyatukan kita mengajarkan satu amalan ibadat yang sama. Institusi latihan Ramadan menyediakan kurikulum yang lengkap untuk kita hayati dalam usaha meningkatkan iman dan takwa. Penghayatan yang sepenuhnya insya-Allah akan mendisiplinkan kita, membina kekuatan rohani bagi mengekang hawa nafsu dan juga tuntutan materialistik yang keterlaluan. Untuk rakan-rakan penjawat awam, saya faham sebahagian besar daripada kaki tangan awam ni B40. Pasal gaji kita terhad, tapi tuntutan hidup kita tidak terhad. Makin hari makin meningkat. Makin besar anak, makin jauh dia mengaji, makin besar keperluan. Tapi gaji kita duk gutu juga. Kita tahu dah, tahun depan ni nak naik berapa ringgit, kita tahu dah. Dan kita tak ada sumber lain selain pada gaji yang kita terima tiap-tiap bulan. Hak itulah hak kita ada. Dan kita tak ada peluang ataupun tak ada masa nak pergi menebas hutan, tanah getah, tak ada. Kita tak ada masa tu. Kita tak ada masa nak turun ke laut, tangkap ikan pergi jual, tak ada. Kerja kita balik pukul 5. Ada yang rebut peluang bawa Grab, ada. Pergi jual burger, ada. Tapi jual burger, lama mana nak boleh jual burger? Mai umur 40-an, 50-an ni, dengan sakit macam-macam, stres kerja, tak larat dah kerja yang sampingan. Mudah-mudah boleh insya-Allah. Itulah gaji yang kita ada. Ramai yang terperangkap dengan macam-macam skim. Tuan-tuan, kehidupan kita, walau kita tak boleh meningkatkan pendapatan, kita kena cek balik perbelanjaan tiap periuk kita. Ramai rakan-rakan yang sakit. Saya jumpa ramai yang kena cuci buah pinggang. Dalam pertengahan servis dah mula dialisis. Itu akan hadapi macam-macam masalah daripada dialisis dan kesempitan tu. Kebanyakan penjawat awam B40. Tapi kadang-kadang orang tak sedar. Dan orang tak anggap kita susah pun.
bertahan gaji bulan. Selit gaji dah, kita pun duk overlap waktu je. Sampai habis, tak boleh overlap dah. Tak laku dah. Tak boleh komitmen penuh dah kan. Tak boleh dah. Jadi kita jalanilah kehidupan tu sampai kita pencen. Saya tahu lah bini saya cikgu, overlap habis, out meta. Tak boleh buat lah abang oi. Tak apalah, tak boleh sudahlah. Pujuk abang dia diinterview. Cover balik. Ni aku pakai duit hang itu. Ambil balik. Dan saya lalu benda yang sama. Proses yang sama. Jadi kena cek periuk. Bukan duk cari usaha nak tambah. Pasal nak cari tambah dengan gaji kita tu, kadang-kadang kita terbabas. Kita cari kod lain. Jalan yang salah. Pasal kita nak hidup, nak periuk elok juga, nak periuk besar. Kita cari tambah jalan yang salah. Dengan bulan Ramadan ni, kita cek balik, betulkah perbelanjaan kita? Betulkan perbelanjaan, kerana kita tahu dah pendapatan kita tak bertambah banyak mana. Overtime tak mana pun boleh pergi sekat tu saja. Overtime pula ada had dia. Tak boleh lebih pada setengah gaji. Ini dinding yang menyekat kita. Jadi kita cek balik cara kita belanja. Jangan terikut dengan iklan yang berlebihan, berpada-pada. Ada rekan-rekan yang menceburi perniagaan online, tak apa, malam-malam buat cari rezeki yang halal. Usaha-usaha ini semua tuan-tuan, cukup dengan tak cukup. Gaji yang kita bawa balik itu adalah dalam unsur keberkatan. Ada orang boleh banyak tapi tak cukup, ada orang boleh sikit cukup. Ni benar ni semua terasuh, dirangkumkan dalam Ramadan ni. Tuan-tuan sekalian, dunia ni hanya sementara. Senang pun sementara, susah pun sementara. Sehat pun sementara, sakit pun sementara. Lepas pada alam dunia ni, sebelum ni kita duduk alam roh. Lepas di alam roh, ditiup masuk alam rahim. Alam rahim 9 bulan. Lepas alam rahim, alam dunia. Ada 60 tahun, ada 70 tahun, ada 98 tahun. Panjang alam dunia. Ada 70, ada tak sampai 20, ada 30. Balik, transit alam kubur. Transit di alam kubur. Lepas alam kubur, alam mahsyar. Lepas alam mahsyar, lalu sirat. Masuk syurga, masuk neraka. Itu baru ending. Ending kita bukan mati tahu. Ending kita ni. Janganlah kita buat nakai lala ni pasal dia kata habis ni, mati-mati habis. Tak, panjang lagi tu. Sebab kita ada tempuh beberapa alam lagi untuk sampai ending. Dan kita harap ending kita baik. Dan nak sampai ending yang baik tu tuan-tuan, Allah offer di bulan Ramadan ni ada satu malam yang mari kita baca tadi, Lailatul Qadr, malam yang lebih baik pada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Tempoh tu 1000 bulan. Kalau siapa berbuat amal kebajikan, maka dia beramal 83 tahun 4 bulan. Barang siapa buat jahat, dia berjahat selama 83 tahun. Lebih panjang pada umur dia. Baik tu sah ni. Saya ni boleh pun nak kaya kan no? Buat baik. Sepanjang ni insya-Allah kita berjumpa dengan Lailatul Qadar. Saya menyeru pada semua penjawat awam negeri, marilah kita mengambil peluang yang baik sebaik mungkin untuk lipat gandakan pahala dengan menunaikan amalan wajib dan mempertingkatkan amalan sunat sempena Ramadan ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk menyuruh warga anggota pejabat siasat kerajaan negeri dan pejabat awam untuk hadir mengimarahkan program Tanwir Ramadan pada tahun ini. Akhir sekali saya rakamkan ucapan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada jawatankuasa penganjur program, para penceramah jemputan serta agensi
dan jabatan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung menjayakan program ini. Saya ambil kesempatan ini juga untuk untuk mengucapkan selamat meneruskan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah dan jariah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang mulia ini diterima sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program Tanwir Ramadan 1444 Hijriah samaan dengan 2023 Masihi, anjuran pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri